mengikut pandangan para fuqaha termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan para imam yang lain, mengatakan hari Jumaat amalan yang paling afdal bukan tilawatul Quran, bukan membaca Al-Quran. Amalan yang paling afdal di hari Jumaat adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana beberapa asbab dan beberapa hikmah di sebalik salawat pada Rasulullah pada hari Jumaat. Yang pertama sekali, kenapa perbanyakan salawat pada hari Jumaat? Kerana hari Jumaat adalah hari Allah mengampunkan dosa hamba-hambanya. Dalam hadis Nabi SAW kata Rasulullah, siapa yang di antara dua Jumaat, Jumaat lepas dengan Jumaat ni, siapa yang tidak buat dosa-dosa besar, maka Jumaat yang datang ini adalah kafarah, penghapusan dosa kepada dosa-dosa dia sepanjang seminggu. Setiap Jumaat Allah akan hapuskan dosa kita secara automatik. Sebab tu kadang-kadang hari Jumaat kita rasa seronok lain macam, kita rasa lapang hati kerana Allah ampunkan dosa kita. Syaratnya daripada Jumaat lepas sana, minggu lepas tu kita belum buat dosa besar lagi. Dosa kecil kita buat, dosa kecil kita buat, dosa besar kita tak buat. Automatik Allah akan ampunkan dosa kita pada setiap hari Jumaat. Kalau di antara dua Jumaat kita tidak buat dosa-dosa yang besar. Itu hadis Nabi SAW. Sebab itu kita kena perbanyakkan selawat pada Rasulullah. Kerana selawat pada Rasulullah SAW itu menyebabkan Allah ampun juga dosa kita. Nak tingkatkan lagi keampunan Allah, nak tamak lagi dengan keampunan Allah. Jadi bila kita selawat pada Rasulullah SAW, selawat saja pada Rasulullah, maka para malaikat akan berselawat ke atas kita 10 kali. Sekali kita selawat, malaikat istighfar, malaikat selawat 10 kali. Apa maksud malaikat selawat 10 kali? Itu malaikat istighfar kepada kita 10 kali. Kalau 2 kali kita selawat, 20 kali malaikat istighfar, ya Allah ampunlah dosa dia, ya Allah ampunlah dosa dia. Kalau 10 kali, 100 kali malaikat minta kita diampun oleh Allah. Hari Jumaat hari yang Allah ampunkan hamba dia, kita selawat, malaikat pula minta ampun kepada kita. Maka berganda-ganda luas banyaknya keampunan Allah kita akan dapat. Rebut peluang ni pada hari Jumaat. Nabi kata pada hari Jumaat perbanyakkanlah selawat ke atasku, fa inna salatakum tablughuni. Nabi kata kerana selawat kamu itu disampaikan kepada aku. Setiap selawat kita pada Rasulullah SAW, malaikat akan ambil selawat tu, akan dibentangkan depan Rasulullah di alam barzah sana, dan malaikat akan sebut nama dan bin orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi jatuh cinta pada orang tu, sehingga Nabi rindu pada orang tu, sehingga Nabi mendoakan orang tu. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, siapa yang banyak selawat pada Rasulullah, dia adalah orang yang paling banyak mendapat doa daripada Rasulullah. Nak banyak dapat doa daripada Rasulullah? Nak kan? Banyakkan selawat. Kerana setiap selawat kita akan dijawab oleh Nabi. Setiap salam kita akan dijawab oleh Nabi. Bila Nabi jawab salam pada kita, apa itu salam Nabi? Doa Nabi. Assalamualaikum, Assalamu alaihi dan sebagainya. Salam maksudnya sejahtera ke atas kamu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa yang banyak selawat pada Rasulullah SAW, dia orang yang paling banyak mendapat doa daripada Rasulullah, dan orang yang paling banyak dapat doa daripada Rasulullah tak akan celaka selama-lamanya, tak akan rugi hidup dia, pasti kebahagiaan akan datang kepada dia. Kenapa kita banyakkan selawat pada hari Jumaat? Yang pertama kerana kita nak diampun oleh Allah, nak berganda keampunan tu, nak melimpah-limpah keampunan Allah, istighfar di hari Jumaat. Yang kedua, kita nak supaya doa kita mustajab. Kerana dalam hadis Nabi SAW kata Rasulullah SAW Muhammad, mana-mana doa yang tidak membaca selawat ke atasku, maka doa itu tergantung di antara langit dan bumi, tak diterima, tak masuk pintu kabul, tak masuk pintu mustajab, duduk tengah-tengah. Sehinggalah dia berselawat ke atasku, kata Rasulullah, maka Allah terima doa dia. Satu, mana-mana imam pun kita dengar, kalau dia baca doa mesti dia baca selawat. 2 rukun doa kata ulama, yang ni mesti kena buat 2 rukun doa. Yang pertama ucap Alhamdulillah, yang kedua selawat pada Rasulullah. Ni rukun doa, mesti kena baca doa ni untuk mustajabkan doa kita. Allah SWT. Kecuali kita duduk dalam majlis ilmu, berdoalah pada waktu mana, khususnya di awal majlis dan juga di akhir majlis, walaupun tak baca Alhamdulillah dan selawat. Kenapa? Guru
ataupun ustaz ataupun orang yang mengajarkan ilmu telah membuka majlisnya dengan alhamdulillah dan juga selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh mustajab, bila saja mustajab. Allah khususnya pada awal majlis dan juga akhir majlis. Kata Al-Habib Ali Al-Masyhur, pada dua waktu ini terdapat mustajab doa. Jadi kenapa kita banyak selawat pada hari Jumaat? Kerana hari Jumaat adalah hari mustajab doa, maka dengan selawat itu doa kita lebih mustajab. Dia panggil tawassul bid doa. Tawassul. Allah sana. Itu tawassul. Apa itu tawassul? Kita membaca selawat, asbab selawat, asbab sebut nama Rasulullah, Allah SWT kabulkan doa kita. Allah SWT. Kan orang yang banyak selawat pada Rasulullah SAW itu, kata Rasulullah, fa inna salatukum tablughuni, selawat kamu semua disampaikan kepada aku. Itu malaikat bawa selawat kita, pamerkan pada Nabi, bentangkan pada Nabi, fulan bin fulan, nama dia Khairul bin Ahmad, dia selawat pada engkau ni 1000 kali, 100 kali, tak kira lah berapa. Waktu tu Nabi akan senyum, Nabi gembira, Nabi seronok dengan amalan amal soleh yang umat dia buat. Dan Nabi seronok kita banyak selawat. Kerana apa? Kerana Nabi suruh. Bila kita buat apa yang Nabi suruh, Nabi akan seronok. Nabi kata apa? Perbanyak akan alayya salah, aktiru alayya salah. Disebut dalam hadis. Okey, maksudnya apa? Allah SWT, perbanyak akan kamu ke atas aku selawat. Nabi tak suruh kita selawat nah? Nabi suruh kita memperbanyakkan selawat. Memperbanyakkan selawat. Siapa yang faham hadis Nabi, dia bukan hanya selawat, tapi dia memperbanyakkan selawat. Allah SWT, Nabi suruh kita perbanyakkan selawat. Kenapa? Nabi gembira dan Nabi seronok dengan umatnya yang banyak selawat. Kerana umat yang banyak selawat adalah umat yang akan dapat syafaat, masuk syurga. Nabi seronoklah umat masuk syurga. Umat bila banyak selawat akan dapat banyak rahmat. Banyak rahmat penyebab masuk syurga. Nabi seronoklah umat masuk syurga. Kerana yang Nabi paling gembira adalah umatnya semua masuk dalam syurga. Siapa kata? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi siapa yang Nabi ridha pada dia, Allah ridha pada dia. Sebab dalam satu hadis qudsi kata Allah, wahai Muhammad, semua makhlukku, semua hamba-hambaku mencari ridha aku, tapi semua makhlukku nak ridha aku, tapi aku nak ridhamu wahai Muhammad. Apa maksudnya? Allah nak buat satu yang Nabi suka. Kerana kekasih. Kita semua nak buat apa yang Allah suka, tapi Allah nak buat satu yang kekasihnya suka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan disebut dalam kitab-kitab hadis, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tiang-tiang arash semua tulis nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang di pohon-pohon syurga, di ranting-ranting syurga, di daun-daun syurga, semua tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua ada kalimah Muhammad. Cintanya Allah pada Rasulullah. Kalau kita cintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah, dan kita ridha pada Rasulullah dan Rasulullah ridha pada kita, apa maksud kita ridha dengan Rasulullah? Seperti dalam hadis kita sebut, raditu billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya. Ridha Nabi Muhammad Nabi kita, seronok, puas Nabi Muhammad itu Nabi kita. Siapa yang ridha oleh Nabi, Allah ridha pada dia. Bila orang tu selawat pada Rasulullah, malaikat akan sampaikan nama dan binnya pada Rasulullah. Kata ulama, sesiapa yang berselawat pada Rasulullah, Rasulullah akan kenal dia dan Nabi akan beri syafaat pada dia. Nabi akan tolong dia nanti di akhirat. Bahkan Nabi pun akan tolong ayah dia. Kenapa? Nabi pun kenal ayah dia juga. Sebab malaikat pergi sebut nama dan bin dia. Walaupun ayah dia tak pernah berselawat pada Nabi Muhammad, walaupun ayah dia malas berselawat pada Nabi Muhammad, disebabkan anak rajin berselawat pada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad kenal ayah dia sekali. Allah SWT. Macam mana orang boleh kenal ayah saya nama Ahmad? Dia orang tulis dalam tu, Facebook tu, Mukti bin Ahmad, Muhammad Mukti bin Ahmad. Siapa Ahmad tu? Ayah saya lah. Kenapa orang kenal ayah saya Ahmad? Kan dipamerkan, ditulis, orang tengok, dipamerkan. Nabi Muhammad akan kenal ayah kita bila kita selawat pada Nabi Muhammad. Baik tak anak macam tu? Baik. Tapi kenapa tak banyak selawat? Kenapa lebih banyak mengumpat? Kurangkan mengumpat, banyakkan selawat, baru selamat. Allah SWT Muhammad. Jadi orang yang banyak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kenal dia dan kenal ayah dia. Allah SWT Muhammad. Dia termasuk anak yang menolong ayah dia. Kenapa? Di akhirat nanti Nabi akan cari juga ayah dia. Kenapa? Nabi kenal ayah dia. Takkanlah Nabi nak tarik kita saja, Nabi biarkan ayah kita, sedangkan ayah kita tu Nabi kenal juga.
dengan sebab anak yang banyak bersalawat pada Rasulullah. Makin banyak kita bersalawat pada Rasulullah, makin Nabi kenal kita dan makin Nabi kenal ayah kita. Inilah anak yang baik, inilah anak yang soleh. Pesanlah pada anak-anak kita, wahai para ibu dan para ayah, perbanyakkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan anak-anak kita perbanyakkan salawat, Rasulullah pun kenal kita juga sebagai ayah dia. InsyaAllah kalaulah ayah kita pun Nabi boleh beri syafaat, takkan ibu kita Nabi nak biarkan? Nabi akan masukkan sekali kita semua dalam syafaatnya. Sebab ada seorang dalam keluarga tu dia salawat pada Rasulullah. Perbanyakkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.